Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni pembelajaran kita bagi tahun 2. Okey, kelas kamu tahun 2 kan? Okey, bermakna hari ni Ustaz mahu kamu buka buku Pendidikan Islam tahun 2. Pada helaian isi kandungan, kamu pilih helaian yang kedua, bidan sirah, unit 3. Tajuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Siapa sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Jadi muka surat, awak buka muka surat 109. Dalam muka surat tersebut akan diceritakan berkenaan dengan siapakah dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, dan banyak lagi. Mari sama-sama kita menelaah buku teks. Mari sama-sama kita baca kisah dan mari kita sama-sama baca siapakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi muka surat 109. Okey. Unit 3, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Okey. Untuk itu okey. Ustaz baca dan anak-anak murid Ustaz, Ustaz Arab, anak-anak murid Ustaz mendengar apa yang diceritakan oleh Ustaz, dan Ustaz nak anak-anak murid Ustaz perhatikan satu perkataan Jawi, huruf hijaiyah yang terdapat dalam petak warna biru. Dan anak-anak murid Ustaz akan melihat gambaran seorang pemuda sedang berpidato ataupun satu pertandingan bercerita peringkat sekolah, yang mana pertandingan bercerita itu berkenaan dengan siapakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita baca. Okey, tengok pada kolom warna biru tu. Mari sama-sama tengok. Okey, ikut ustaz ataupun perhatikan satu persatu huruf hijaiyah. Pada hari ini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, tahukah kamu maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Siapa dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Okey. Bermakna sahabat Nabi ini pernah hidup sezaman, pernah berurusan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman, melakukan solat dan sebagainya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak anak-anak murid ustaz sekalian, ada tak yang tahu
tahu sifat akhlak kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya terhadap sahabat-sahabatnya, yang mana mungkin akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh dijadikan contoh tauladan untuk anak-anak murid ustaz mengikuti akhlak Nabi Muhammad, akhlak yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita tengok, mari sama-sama kita mengenali siapakah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada helaian sebelah muka surat 110. Ini adalah ini adalah antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya hebat-hebat pada waktu itu. Siapakah dia? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang terpilih ni, antara sahabat-sahabat terpilih. Terdapatnya 4 sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Sumayyah bintu Khayyat, Ali bin Abi Talib. Okey. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Abu Bakar As-Siddiq ni telah diberi gelaran As-Siddiq. As-Siddiq dia, sahabat-sahabat, anak-anak murid ustaz sekalian mungkin dah tahu kan As-Siddiq tu apa? Okey. Yang kedua, okey, ada jumpa tak anak-anak muridku sekalian? Ada jumpa tak? Okey, kalau tak jumpa pada halaman surat 110, pada halaman yang atas sekali berwarna kuning. Okey, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, poin yang kedua. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Poin yang kedua, sahabat terawal memeluk Islam. Okey. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan orang yang terawal memeluk agama Islam. Okey, yang ketiga, peneman Nabi ketika berhijrah. Okey. Abu Bakar As-Siddiq juga sentiasa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana-mana, terutamanya waktu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada daripada Mekkatul Mukarramah ke Madinah. Okey. Yang ke berapa tu? Yang keempat, khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar telah menjadi pemerintah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, seterusnya meninggal Abu Bakar ni, beliau telah meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Okey, itu adalah serba sedikit profil Abu Bakar As-Siddiq. Okey, siapakah Bilal bin Rabah? Okey, mungkin anak-anak murid ustaz sudah mengetahui Bilal bin Rabah siapakah dia. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid sekalian, Bilal bin Rabah ni muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal adalah orang yang mengazankan laungan Allahu Akbar ketika waktu masuknya waktu solat, untuk menunaikan solat.
Yang kedua, hamba terawal memeluk Islam. Untuk pengetahuan anak-anak muridku sekalian, Bilal bin Rabah juga merupakan seorang hamba. Hamba yang pertama memeluk agama Islam. Hamba yang pertama. Okey, seterusnya kisah Bilal bin Rabah juga kita dapat mengetahui beliau telah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya kerana memeluk agama Islam. Kenapa diletakkan batu? Orang-orang kafir ni paksa supaya Bilal bin Rabah keluar daripada agama Islam. Okey, seterusnya menyertai perang Badar. Okey, antara salah seorang yang menyertai juga perang Badar adalah Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah juga telah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey. Seterusnya ni antara nama-nama sahabat Nabi terpilih. Walaupun sahabat-sahabat Nabi yang kita tahu bukan 2-3 orang tetapi hampir beribu-ribu kan, hampir belas-belas ribu. Ini adalah sahabat yang terpilih. Okey, seterusnya Sumayyah. Okey, bintu Khayyat. Okey, Sumayyah juga mempunyai kisah yang hebat lah pada waktu itu, yang mana wanita pertama yang mati syahid. Kenapa mati syahid? Mati syahid disebabkan apa? Wanita pertama. Jadi antara orang hebat, boleh dikatakan hebat pada waktu itu. Poin yang kedua, ibu kepada Ammar bin Yasir. Kisah dia memang sadis kan. Ibu kepada Ammar bin Yasir ni, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Kisahnya mungkin anak-anak murid Ustaz sudah mengetahui bagaimana Sumayyah diseksa dan dijemur di padang pasir dan meninggal dunia sebelum hijrah. Okey, akhir sekali, sahabat yang hebat adalah Ali bin Abi Talib. Siapakah Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib juga menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Kanak-kanak yang pertama memeluk Islam adalah beliau, Ali bin Abi Talib. Khalifah Islam. Ali bin Abi Talib juga merupakan khalifah yang keempat. Ali bin Abi Talib juga merupakan panglima Islam yang gagah. Gagah berani kan. Meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz cuba selongkar kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi dan baca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi yang banyak kisah, yang banyak cerita tentang peristiwa-peristiwa yang hebat-hebat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan anak-anak murid sekalian, cuba perhatikan pada sebelah
poin Ali bin Abi Talib. Okey, di sini. Okey, dalam kolom warna biru ni, anak-anak murid ustaz akan melihat warna biru, di mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Ini adalah jawapan yang ustaz bagi tahu tadi. Di dalam inilah jawapannya. Okay, cuba kita baca bersama. Mari sama-sama kita perhatikan satu persatu. Okay. Pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain yang terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Cerita ini menunjukkan keprihatinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat, yang mana dalam petikan buku ini menunjukkan bahawa walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului sahabat-sahabat beliau untuk minum susu tersebut, dan setelah sahabat-sahabat beliau minum susu, setelah sahabat-sahabat beliau kenyang, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum susu yang masih lagi berbaki. Dan ini menunjukkan betapa agungnya kepribadian yang terdapat pada sifat Nabi Muhammad, yang terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat keprihatinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi kesimpulan daripada kisah di atas menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesimpulan ini menunjukkan keprihatinan memahami keadaan sahabat-sahabat beliau. Yang kedua, sentiasa prihatin. Tadi perhatikan ya, ini prihatin terhadap para sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapar juga, tapi aulia memberi keutamaan kepada sahabat beliau. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat merendah diri, tidak bongkok, rendah diri orangnya. Itu adalah kesimpulan daripada kita baca siapakah kesimpulannya 4 itu. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz baca tadi serta anak-anak murid perhatikan tadi, Ustaz harap jadikan tauladan, jadikan contoh sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalkan sifat-sifat itu pada diri anak-anak murid sekalian. Untuk itu, cuba anak-anak murid sekalian buka pada halaman sebelahnya. Masih lagi, ini adalah contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bersahabat. Cuba tengok pada ni, pada kolom warna biru ni. Mari sama-sama bacakan. Mari sama-sama perhatikan bersama Ustaz. Contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat.
kita dalam seseharian kita perlu contoh. Kita perlu jadikan role model. Jadikan contoh akhlak Nabi itu kita amalkan. Okey, yang pertama pada kolom warna ni, kuning oranye ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Okey, ni peristiwa. Peristiwa Nabi bersama dengan peristiwa Nabi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad Abi Waqqas. Saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Okey, pada kolom warna hijau ni menunjukkan kepribadian anak-anak murid ustaz. Jadi contohilah apa yang dimaksudkan pada kolom warna hijau. Jadi seterusnya tengok peristiwa seterusnya kolom kedua. Okey, kolom kedua yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi. Salman Farisi ni. Okey. Cuba tengok, perhatikan sebelah ini. Saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Okey, bermakna kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyiduna Salman Al-Farisi, di mana beliau telah membebaskan dan membantu menanam pokok kurma kan. Jadi kita dengan rakan, apabila kita melihat rakan kita susah, apabila kita melihat rakan kita dalam keadaan kesusahan, bantulah rakan-rakan kita dalam kesusahan. Sentiasa membantu antara satu sama lain. Okay, yang ketiga, perhatikan yang ketiga ni. Okay, yang ketiga kisah di mana Sayyiduna Abu Bakar dipenggal. Sayyiduna Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran As-Siddiq telah diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada kepribadian anak-anak murid ustaz sekalian, haruslah harus memanggil rakan-rakan anak-anak murid sekalian dengan panggilan yang baik. Okey, macam mana panggilan yang baik? Contohnya, janganlah panggil hey budak nakal, tak boleh lah. Panggil lah hey contohnya contohnya Prabu Umar. Okey, janganlah panggil Prabu, hey Prabu. Tak boleh lah macam tu panggil. Kita panggil nama-nama yang elok dengan panggilan cantik. Contohnya Umar, come here. Umar datang sini. Umar, lai. Umar, mai sini. Panggillah nama-nama yang elok. Okey. Seterusnya, akhir sekali, Hubab, kisah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukarkan tapak perkemahan ketika dalam keadaan perang Badar supaya selamat. Okey. Jadi di dalam kepribadian anak murid ustaz haruslah bersedia menerima teguran. Haruslah bersedia menerima teguran, nasihat daripada kawan-kawan, daripada ibu bapa anak-anak murid ustaz, daripada pelbagai sudut. Okey. Menunjukkan di sini walaupun seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lari daripada
diberi nasihat oleh rakan beliau, iaitu Al-Hubab Al-Munzir, Al-Hubab bin Munzir. Menunjukkan penerimaan teguran daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sebagai rumusan Nabi Muhammad, kita tengok di sini, perhatikan pada kolom warna hijau di bawah ni. Okey. Rumusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Okey. Jadi Ustaz mahu kamu buka buku aktiviti pada halaman di bawah ini. Dalam buku aktiviti itu buka pada halaman di bawah ini. Jadi apa-apa pun Ustaz mahu kamu masa yang berbaki ni buat latihan pada buku aktiviti. Okey. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.